Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita bertemu lagi dalam tazkirah ringkas pada pagi ini bagi mengambil sedikit ilmu-ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dengan ilmu ini dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi dalam bulan yang mulia ini, iaitu bulan Ramadan. Seperti mana kita maklum, kita telah berpuasa lebih kurang 13 hari, masuk 13 hari hari ini, dan tentulah ya, puasa ini dapat mengubah kehidupan kita dari sudut kesihatan kita dan juga dari sudut ruh, ya, iaitu amalan ya, ibadat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan amalan ibadat yang kita lakukan dalam bulan Ramadan pada kali ini, dalam suasana kita dalam keadaan PKP ini, yang mana memungkinkan kita lebih banyak memberi tumpuan kepada ibadat kita, ya, selain daripada ibadat-ibadat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan yang diperdukan kepada kita, iaitu ibadat puasa. Jadi mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan yang terbaik ini, ya, dapat mendekatkan lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Seperti mana kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini kasih dan sayang kepada kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi ruang-ruang kepada kita untuk kita mendekatkan diri dengannya. Dan mudah-mudahan dengan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan-amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala ini dapat menjamin keselamatan kita di hari akhirat, ya, bukan keselamatan untuk di dunia ini sahaja, bahkan juga keselamatan di akhirat. Itulah matlamat dan tujuan kita untuk hidup ini, tidak lain dan tidak bukan ialah dengan tujuan untuk supaya kita mendapat kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat, seperti mana yang kita selalu doakan dengan doa yang disebut, ya, iaitu doa untuk keselamatan dunia dan juga keselamatan akhirat. Jadi untuk terus kita mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan ibadat-ibadat kepadanya itu, selain daripada puasa yang ditentukan pada kita ini. Jadi ada juga amalan-amalan yang lain, yang mana amalan ini amalan biasa yang kita lakukan, ya, dan amalan ini juga, ya, menjamin keselamatan kita dan juga menjamin kita supaya menjadi hamba Allah yang sentiasa diberi ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini amalan-amalan yang dapat menjamin janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dengan amalan ini dapat kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya petik daripada hadis daripada kitab Mustikah Hadis, ya. Hadisnya yang berbunyi, iaitu an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala lamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fakana awwala ma qala ya ayyuhan nas afshu salam wa at'imu at'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nas niyam tadkhulul jannah bisalam. Bermaksud, yang berarti dari Abdullah bin Salam
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, maka perkara yang mula-mula diterangkan dalam satu ucapannya kepada umum ialah sabdanya, wahai umat manusia, amalkanlah selalu memberi salam, afsyus salam, berilah makan fakir miskin dan anak yatim, wa at'imut ta'am, hubungilah silaturahim dengan membantu kaum kerabat, iaitu wasilul arham, kerjakanlah sembahyang tahajud pada waktu malam semasa orang ramai sedang tidur, sallu bil lail wan nas niyam, nescaya kamu akan masuk syurga dengan selamat, tadkhulu jannah bisalam. Jadi hadis ini daripada hadis riwayat daripada At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi pahaman daripada hadis ini ada 4 perkara, yang mana 4 amalan ini kita lakukan, jaminan ataupun janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, iaitu syurga. Allah Subhanahu Wa Taala masuk syurga dengan keadaan yang selamat, ya. Baik, yang pertama apa dia kita bincangkan? Yang pertama iaitu afsyus salam, memberi salam. Di sini memberi salam, assalamualaikum, pada saudara-saudara kita yang Islam. Jadi macam sekarang ni macam mana keadaan dia, sebab kita jarang berjumpa, PKP ini jarang berjumpa, tak boleh keluar. Tapi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini banyak alat-alat komunikasi yang moden, ya. Contohnya telefon, ya. Jadi kita boleh bagi salam walaupun kita duduk keadaan jauh, tak nampak antara satu dengan yang lain, tapi kita boleh memberi salam, ya, kepada saudara kita yang jauh. Dan ini lebih memberi ruang kepada kita yang lebih dekat lagi, lebih banyak lagi. Kalau tak semestinya kita nak bertemu baru kita bagi salam, tapi dengan kita membuka telefon, maka kita dapat memberi salam, ya. Apatah lagi hari ini ada WhatsApp-nya dan sebagainya. Jadi bertanya khabarlah saudara-saudara kita, ya, untuk tujuan supaya kita mengikut seruan daripada Nabi SAW. Ini sebagai satu ibadat, iaitu memberi salam, ya, ucapkan keselamatan ke atas saudara-saudara sesama Islam. Yang kedua iaitu at'imut ta'am, bagi makan, ya. Disebut kat sini fakir miskin dan juga anak-anak yatim. Jadi inilah masa yang kita perlukan untuk membantu kepada fakir miskin, iaitu memberi makan, ya. Seperti mana yang dituntut bahawa dalam bulan Ramadan ini, maka perbanyakkanlah, ya, kita untuk bersedekah, ya, supaya amalan kita itu, ya, mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, ringkasnya, iaitu wasilul arham, ya. Maksudnya hubungilah silaturahim, ya, ikatkan silaturahim antara kita. Jadi silaturahim ini boleh diikat dengan yang pertama tadi, iaitu afsyus salam, memberi salam, ya, kepada, lebih-lebih kepada ibu bapa kita yang jauh tinggal, saudara kita. Itu antara untuk mengikatkan hubungan kasih sayang, itu hubungan silaturahim di antara kita. Jadi bukanlah, ya, dengan hari ini yang saya sebutkan tadi, dengan telefon kita boleh ikatkan silaturahim di antara kita, ya. Tapi jangan pula hari ini tersalah,
dengan telefon kadang-kadang menyebarkan berita-berita yang tak benar, fitnah dan sebagainya, ya, dan juga mencaci, mencela dan sebagainya. Ini satu keadaan yang tidak baik, yang tidak sihat, ya, kepada kita. Sebab kemudahan komunikasi ini tujuannya bukan untuk kehidupan dunia kita juga tujuannya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang diserukan dalam hadis ini, iaitu ikatkan silaturahim di antara kita. Bukan komunikasi itu boleh menimbulkan fitnah, menimbulkan hasad, dengki dan sebagainya. Tapi komunikasi yang dituntut dari segi teknologi moden yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kepada kita ini untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan cara mengikatkan silaturahim. Innamal mu'minuna ikhwatun, sungguhnya seorang orang yang beriman itu ialah orang yang bersaudara. Yang keempat iaitu sallu bil lail wan nas niyam, ya, semayang pada waktu malam. Lebih-lebih dalam bulan Ramadan ini dituntut kita memperbanyakkan semayang malam, itu semayang tahajud, ya, untuk mendapat fadilat, sebahagian satu fadilat yang besar daripada bulan Ramadan, iaitu dikatakan Lailatul Qadar, ya. Jadi marilah kita perbanyakkan untuk kita orang kata mendirikan ibadat malam ini. Mudah-mudahan dengan ibadat ini, ya, dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dapat dihuraikan berkaitan dengan 4 amalan, ya, yang dapat kita lakukan. Mana amalan ini dapat dijaminkan kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.